Potensi ekonomi Sabah khususnya kekayaan sumber semula jadi negeri faktor penarik pelaburan ke negeri itu dan kekuatan tersebut tidak terjejas dengan senario politik. Itu antara fokus lintas langsung dari negeri di bawah bayu petang ini. Perkembangan lanjut bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Baik, Otto. PRU DUN Sabah ke-17 tidak akan menjejaskan potensi pelaburan negeri. Pengerusi DAP Sabah Datuk Pung Jin Ze yang juga Adun Luyang yakin minat pelabur domestik dan antarabangsa tidak akan terjejas oleh isu politik. Malaysia has been positioned as one of the most friendly nation to the investor. So that cannot change. So whether or not whatever political changes or whatever political circumstances, situations, I believe that the investors will continue to pouring in because they look at Sabah as a state that full of opportunities. We have natural resources. Dato' Fong yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ditemui pemberita selepas Majlis Amanat tahun 2025 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2024 kementeriannya di Ibu Negeri. Tempoh pentadbiran kerajaan negeri sekarang akan berakhir Oktober ini. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah meminta agar pemimpin pembangkang lebih berhemah ketika menyampaikan ceramah di negeri ini. Kita ini mesti ada budaya yang bersopan santun lah. Apabila kita masuk rumah orang atau negeri orang, kita mesti ada sedikit orang bilang penghormatan sopan santun. Jadi harapan saya kepada pemimpin-pemimpin yang datang supaya memahami sensitiviti budaya masyarakat berbilang kaum di Sabah. Baru-baru ini seorang pemimpin pembangkang dikatakan menggelar pemimpin dan rakyat Sabah sebagai palui ketika berucap dalam satu program anjuran Perikatan Nasional di Sepanggar. Sebuah pusat konvensyen mini akan dibina di Keningau untuk kemudahan penduduk pedalaman. Perkara itu diumum Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor ketika ditemui media selepas menghadiri program Gabungan Rakyat Sabah Zon 6 Keningau bersempena program Jelajah Saingi Sabah Zon 6 di Dataran Keningau. Kita telah meluluskan 15 juta ringgit untuk tujuan itu dan tempat nanti Majlis Daerah dan Datuk Dr. Jeffrey akan tentukan. Jadi ianya akan memberi kemudahan kepada rakyat kita di kawasan Keningau ini khususnya. Sementara itu, Datuk Jeffrey berkata konvensyen mini itu akan dibina berhampiran Muzium Warisan Keningau di atas tapak seluas kira-kira 0.8 hektar. Sudah tentunya kali ini kita akan tempatkan juga dan paparkan semua ciri-ciri kebudayaan kita lah. Dan mungkin kita juga memikirkan keperluan public park nanti. Pusat konvensyen mini itu bakal menggantikan Dewan Masyarakat Keningau yang akan diambil alih oleh Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Kira-kira 10,000 orang menghadiri program Gagasan Rakyat Zon 6 Keningau. Dalam majlis berasingan, Datuk Haji J berkata Sabah akan terus meningkatkan kerjasama dengan China dalam pelbagai bidang demi manfaat bersama. Setakat ini, pelbagai manfaat telah diperoleh hasil hubungan baik yang sedia terjalin. Justru Dato' Haji J berharap kerjasama dengan Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu. Beliau berucap sempena resepsi Tahun Baharu Cina, Festival Musim Bunga Konsulat Republik China di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan Toh Puan Faridat Husin. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR akan bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia JPM Sabah bagi membantu bekas penghuni memulakan kehidupan baru. Kerjasama menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah itu akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan berkenaan.
Menteri berkenaan Datuk James Ratib berkata pendekatan itu akan membolehkan bekas penghuni penjara merancang masa depan sekaligus mengubah nasib keluarga. Yang mana-mana bekas penduan yang sudah melanjut usia yang tidak boleh bekerja itu. Saya minta mereka supaya dapat dipertimbangkan untuk mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan UMNO Negeri Sabah. Datuk James ditemui media selepas merasmikan program outreach dan pelepasan banduan secara lesen PBSL Insan Madani kepulangan yang dinanti sempena perayaan Tahun Baharu Cina di Pusat Penjara Kota Kinabalu. Sementara itu, Jabatan Penjara Negeri Sabah akan menyediakan rumah pengantaraan untuk bekas penghuni. Dia ada 2 kategori. Kalau yang telah pembebas hukumannya tapi tinggal di sana untuk tujuan mencari pekerjaan, tempohnya adalah dalam tempoh 3 bulan. Manakala bagi yang tak ada keluarga untuk terima, mereka boleh duduk di sana sehingga mereka boleh survive atau sehingga mereka boleh dibebaskan mengikut tarikh asal bebas dia. Seramai 115 prospek dari 7 daerah dilepaskan secara serentak sempena program kali ini. Selamat kembali kepada pangkuan keluarga dan saya ucapkan selamat maju jaya untuk membina kehidupan yang baharu. Usaha mempercepat pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur yang tertangguh di negeri ini. Itu antara fokus utama perbincangan mesyuarat Jawatankuasa Intervensi Penyelarasan Pemantauan Projek Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah. Mesyuarat dipengerusikan bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik yang juga Ahli Parlimen Penampang serta Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Platform inilah kita gunakan untuk menjadikan projek-projek pembangunan di Sabah ini harus disegerakan dan kita akan pastikan dan kita telah putuskan ianya berjalan setiap bulan sebagai troubleshooter untuk melihat pelbagai perkara supaya projek pelaksanaan yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sabah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Turut dibincang isu-isu dihadapi agensi pelaksana dan langkah-langkah strategik untuk mempercepat penyampaian hasil projek kepada rakyat. Ia meliputi isu berkaitan tanah, projek luar bandar, naik taraf sekolah daif dan klinik kesihatan. Datuk Seri Rosli ditemui RTM selepas menerima kunjungan hormat Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah. Kenal pasti isu belia dalam bidang pendidikan, peluang pekerjaan, ekonomi dan pelancongan. Itu antara fokus utama program Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, input baharu yang diterima daripada MPPS akan ditambah baik dan diberi perhatian sewajarnya. Kita memetik semua input yang mereka kemukakan kerana sangat penting dan kita ambil maklum dan mana yang boleh kita laksanakan dan mana yang sudah kita laksanakan kita akan tambah baik. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Agama Negeri ditemui selepas perasmian penutupan MPPS di Ibu Negeri. Sementara itu, Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR Azrul Ibrahim mahu pemimpin mahasiswa dan pelajar memanfaatkan MPPS untuk mengemukakan pandangan dan usul masing-masing. Saya yakin dan percaya banyak platform yang disediakan oleh kerajaan, khususnya MPPS ini, telah membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada pelajar untuk mengemukakan apa sahaja usul, isu kepada pihak kerajaan negeri termasuk pihak kerajaan persekutuan untuk diambil maklum. 80 pelajar dari 32 institusi pendidikan mengambil bahagian dalam program anjuran IKRAR bersama Kementerian Belia dan Sukan ini dalam usaha mengangkat suara belia Sabah. Pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati semasa memandu selain memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Syahelmi Yahya berkata, kebiasaannya aliran trafik akan meningkat pada musim perayaan dan cuti sekolah. Datuk Syahelmi Yahya yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui media dalam kempen keselamatan jalan raya di Jambatan Putih Jalan Utara Tawau.
Kempen bertujuan memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya tentang aspek keselamatan, terutama pematuhan had laju kenderaan yang telah ditetapkan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk berpesan kepada pengguna jalan raya sempena musim perayaan ini agar sentiasa berhati-hati di jalan raya, pastikan kenderaan yang digunakan dalam keadaan baik, selamat digunakan dan juga kesihatan diri. Mengenai isu kerosakan jalan raya, Datuk Shah Helmi berkata, kerajaan telah melantik konsesi untuk membuat penyelenggaraan jalan raya di seluruh negeri. Manakala Jabatan Kerja Raya Negeri bertanggungjawab memantau kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan. Sempena lawatan kerja ke Tawau, Datuk Shah Helmi turut meninjau projek empangan air Cinta Mata. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Otto Osman dari Sungai hingga Segara Palestin, Pasti Merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah.